Salun-salun kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan menelokai Mazmur bab keempat dengan satu tema, siapa boleh menunjukkan kita kehidupan yang baik. Marilah kita datang untuk doa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk mencari kebaikan yang sejati. Di dalam dunia ada pelbagai kebaikan untuk ditawar kepada kami. Tetapi kami tahu bukan semua kebaikan itu adalah kebaikan yang benar-benar baik, tetapi hanya dalam Kristus Yesus kami dapat ada kebenaran, kebaikan yang sejati, yang membimbing, yang menolong kami memperolehi kesukacitaan yang abadi. Ampunlah kami sentiasa dikondar oleh kebaikan yang bukan sebenarnya kebaikan yang sejati, tetapi adalah kondaan, adalah palsu, ada munafik. Tetapi Tuhan dalam Kristus Yesus, kami puji syukur dan syukur atas pembaharuan yang mau ditawar oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Bapa Allah dan Tuhan Roh Kudus. Semua Tuhan membeli kami ke dimaktan daripada Tuhan untuk mengetahui apa yang sebenarnya baik sejati untuk selama-lamanya. Apa yang hanya seketika. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama untuk menterokai Mazmur 4 dengan membaca Alkitab bab yang keempat. Untuk pemimpin muzik dengan alat bertali, Mazmur Daud. Jawablah aku ketika aku berseru. Ya Allah, kebenaranku, berikan aku kelegaan dari kesusahanku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Berlapar ramah lagi, hai orang-orang, kamu akan memburukkan kemuliaanku. Berapa lama lagi kamu akan mencintai khayalan dan mencari dewa-dewa palsu. Ketahuilah bahawa Tuhan telah memilih orang yang setia kepadanya. Tuhan mendengar ketika aku berseru kepadanya. Gementaralah dan janganlah berdosa ketika kamu berbaling di tempat tidur. Beristaklah hatimu dan diamlah. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ramai orang bertanya, siapakah yang akan memberikan kita kemakmuran? Biarlah cahaya wajahmu bersinar atas kami. Ya Tuhan, penuhilah hatimu dengan sukacita ketika gandum dan anggur baru mereka berlimpah. Dengan damai aku akan berbaling dan tidur. Kerana hanya Engkau, ya Tuhan, yang membuatku tinggal dalam keselamatan. Saudara-saudari, latar belakang liturgi Mazmur yang keempat. Latar belakang liturgi Mazmur ini mungkin dapat dilihat dari fakta bahawa penjamu, walaupun berdoa sebagai individu, mungkin juga berbicara untuk sebuah kumpulan dalam ayat Nabi. Perubahan alamat yang mendangtak dalam ayat 2 dan ayat 6 juga boleh menunjukkan latar ibadat untuk ayat ini. Kawan-kawan, kita akan menterokai hermeneutik John Wesley pada Mazmur yang keempat. John Wesley, pengasas Methodisme, mentedakti tafsiran akidat dengan kerangka teologi yang mentekankan kesucian, kesalehan praktikal dan kerja transmati ramah. Hermeneutiknya berakar dalam kadar quadrilateral. Kitab suci, tradisi, arka ada rasionalisi dan pengalaman. Taksiran Mazmur yang keempat, dalam mengaji Mazmur 4, taksiran Wesley selaras dengan pertekanan pada kesucian peribadi, kehadiran ilahi dan jaminan kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang yang beriman. Mazmur ini yang berkaitan dengan Daud berfungsi sebagai doa untuk pembebasan dan nasihat untuk kebenaran. Refleksi John Wesley dalam pertikaian ini mentekankan keperluan iman, kepentingan hidup benar, dan kedamaian yang datang dari kepercayaan kepada Tuhan. Dalam teks Mazmur bab 4 ayat 1 sampai 3. Doa untuk kelegaan dari kesusahan. Lagu ini bermula dengan permohonan. Dengarlah aku kemungkinan persabarkan naratif. Dia mendengar sebagai satu permulaan doa kesusahan. Pemanjemur memanggil Tuhannya. Doa untuk kelegaan dari kesusahan. Jadi apabila saya dan kamu menghadapi kesusahan, kita boleh doa seperti pemazmur doa. Secara hafiah yang dia memanggil Tuhan kebenaranku. Diterjemahkan demikian oleh berbagai translasi.
ESV, FX, dan NASB, di mana penterjemah kepada bahasa English dan juga Yunani. Dan lain lagi penterjemahan. Ini menterjemahkan bahasa Ibrani di mana Mazmur 4 bahasa asal adalah bahasa Ibrani. Dengan cukupnya baik secara harfiah, tetapi apa maksudnya? Tuhan kebenarannya. Kebenaran dan hubungannya benar. Kebenaran di sisi sedik. Bahasa Ibrani berkaitan dengan hak dan hubungan yang benar. Tindakan Tuhan yang berkaitan dengan kebenaran seseorang akan membawa keadilan atau hak atau keputusan yang benar untuk seseorang. Jadi REV translasi menterjemahkan membela aku, dan Daud seorang sarjana menterjemahkan pembelaanku. Ini tampaknya terbaik sebagai susulan kepada pemohon. Kawan-kawan dan saudara-saudari, apakah mungkin kita boleh belajar daripada teks Ibrani asal, di mana kita perhati makna yang khusus dalam ayat yang pertama ataupun dalam ayat kedua dalam Masoret teks, di mana perkataan yang digunakan ialah ketika aku berseru, jawablah aku, berkori aneh, berkori aneh. Fahami bahawa kata perintah di mana di sini ialah kata aneri. Aneni maksudnya jawablah aku. Wajib ditaksir sebagai seruan menteksa yang menggambarkan hubungan sangatlah rapat intim antara manusia dengan Tuhan. Kenali bar fasal Elohe jitaji. Elohe, Elohe jita, jitci. Tuhan kebenaranku harus difahami sebagai pengakuan Tuhan, sebagai sumber mutlak keadilan, bukan hasil usaha pribadi. Untuk penterjemahan untuk bahasa Yunani terhadap teks Ibrani yang dipanggil Septuaginta, di mana teliti terjemahan ini ketika aku berseru, di mana dia kata M tor epikale is taimi. Perhatikan dengan teliti penggunaan bentuk Irish dalam bahasa Yunani yang menunjukkan satu istimewa yang sangat penting. Bentuk Irish dalam bahasa Yunani merupakan satu bentuk kala masa lampau yang unik yang menggambarkan satu tindakan yang sudah lengkap dan selesai pada satu titik masa tertentu. Pengguna Irish di sini memberi pertekanan kepada sifat seruan doa yang tepat dan menesak, berbanding dengan bentuk present tense yang akan menunjukkan tindakan yang berterusan atau berulang. Dalam konteks ini, Aris menggambarkan seruan yang khusus dan mendesak kepada Tuhan, mencerminkan keperluan segera untuk campur tangan Tuhan ilahi dalam situasi krisis yang dihadapi oleh pemajmur. Kawan-kawan, saudara-saudari Pendekatan Humanity John Wesley, terhadap bab 4, baris yang pertama, 1 sampai 3, yang refleksi ideologi tentang kebenaran ilahi dan pembenaran. Wesley melihat Mazmur bab 4 ayat 1 sampai 3 melalui satu pendekatan ataupun satu pemahaman rahmat ilahi ataupun lensa rahmat ilahi dan pembenaran. Dia menekankan bahawa Tuhan adalah pembela orang benar dan menjawab doa-doa mereka yang berseru kepadanya dalam iman. Pendekatan kepada rahmat yang mendahului. Penekanan Wesley pada rahmat yang mendahului menunjukkan bahawa Tuhan dalam kebenarannya selalu bekerja menarik individu kepadanya. Dia akan mentaksirkan keyakinan Daud dalam pembebasan, di mana Tuhan sebagai contoh penjaminan yang boleh dimiliki oleh orang yang percaya dalam keselamatan mereka melalui Kristus Yesus. Keyakinan Daud sebagai satu contoh. Mazmur 4 bayan kedua. Terkurang kepada yang berkompromusi atau bingung. Mana tepat ayat ini tidak jelas. Nampaknya pemazmur manusia para penghasut untuk berfikir lebih dahulu sebelum mereka bercakap. Karena kerja pembuka mungkin berkaitan dengan kemarahan, iaitu malalah dan janganlah berdosa dalam proses demikian dalam Septuaginta. Tetapi kepada siapa dan mengapa? Atau ia mungkin hanya menunjuk kepada kekacauan peribadi. Kerasa dengar berbicara dalam hatimu, mungkin termasuk di atas katilmu. Tetapi kemudiannya satu kata kerja ditinggalkan untuk kerasa terakhir, menjadikan trigolo yang sangat tidak seimbang. Gelisahlah tetapi jangan berdosa.
berbicara kepada diri sendiri di atas katamu, tetapi diam. Kawan-kawan, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, analisis Mazmur bab 4 ayat 5:45 panggil orang kepada kebenaran dan ibadat. Di mana kita lihat kebenaran dan di mana jangan berdosa. Liju ve'alar te jeta. Kebenaran dan. Bermakna bermaksud kelisar, lijur, itu kebenaran. Atau berdiri dengan tangjuk. Menunjukkan sama ada ketakutan akan perhakiman atau ibadat yang penuh dengan hormat terhadap Tuhan. Menunjukkan jangan berdosa. Teks jetau. Tek jetau. Ataupun tanggungjawab moral. Di bahasa Yunani, di mana diterjemahkan sebagai oci zeste, kai mi harmar te tatneta, hamat tateta, marahlah dan jangan berdosa. Perkataan Yunani oci zeste malah sedikit mengubah makna dari kementak Masoret teks kepada kemarahan yang benar. Frasa ini dipetik dalam Efesus bab 4 dan 26 menunjukkan pengaruhnya dalam itikad Kristian awal. Kawan-kawan dan saudara-saudari, kesucian praktikal, panggilan kepada kebenaran Mazmur bab 4 sampai 5. Doktrin pengkudusan Wesley mendapat resonansi dalam ayat 4 dan 5, di mana Daud menasihati para pendengarnya untuk diam dan mempersembahkan korban kebenaran. Wesley sering mengajar bahawa ibadat sejati mesti disertai dengan kehidupan yang suci. Dia akan mentafsirkan pertikaian ini sebagai panggilan untuk kesucian dalaman dan luaran. Wesley menekankan bahawa amalan agama luaran semata-mata tidak mencukupi, tetapi iman yang tulus dan hidup yang benar. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, marilah kita membaca kesaksian tentang penyediaan unik Yahweh. Ayat yang 7 menunjukkan kesaksian campur tangan Yahweh dalam kesusahan bermajmur membawa kegembiraan di tengah krisis. Yahweh memberikan kegembiraan yang jauh melebihi kebahagiaan dari Tuhannya yang melimpah, menunjukkan berkat rohani yang lebih tinggi. Berbeza dengan ramai orang bermazmur diberi ketenangan istimewa untuk tidur dengan tenteran iadah. Menunjukkan kepercayaan penuh kepada Yahweh. Hanya Yahweh yang mampu memberikan rasa keselamatan sejati dalam situasi yang mencabar, membuktikan penyediaan uniknya. Kawan-kawan dan saudara-saudara Kristus, ayat 6 sampai 8 kepercayaan dan kegembiraan dalam Tuhan. Di mana bahasa di dalam teks Masoretik, di mana Rabbi, Omri, Mi, Yarunu, Tong. Ramai yang berkata siapa yang menunjukkan kita kebaikan. Mencerminkan kelakuan orang yang tidak saleh. Mempersoalkan penyediaan ilahi. Engkau telah natar secara berlebih. Menaruh kesukacitaan di hatiku. Membandingkan keputusaan duniawi dengan kepuasaan ilahi. Pongloi legu using. Tes desai heming tar akata. Ramai yang berkata siapa akan menunjukkan kita perkara-perkara yang baik. Satu jitar mentambah tar akata. Perkara-perkara yang baik mungkin mentekankan perkat matira atau ilahi. Kawan-kawan hermeneutik John Wesley, Mazmur keempat abang ketiga. Iman di tengah ujian dan kegembiraan kehadiran Tuhan. Teologi Wesley sangat menyokong kedamaian batin dan kegembiraan buah Roh Kudus. Dalam 6 dan sampai 8, Daud membandingkan kegembiraan sementara kekayaan materi dan kepuasan yang lebih mendalam yang ditemui dalam Tuhan. Mencari kegembiraan dalam Tuhan. Wesley sering menggalakkan orang percaya untuk mencari kegembiraan Tuhan daripada kesenangan duniawi. Dia akan mentegaskan bahawa kepuasan sejati datang di hubungan dengan Tuhan, bukan dari keadaan luaran. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di sini kita mau sama-sama belajar dari teks Mazmur bab yang keempat. Konteks budaya. James Dudemays mengingatkan kita bahawa dalam budaya pemazmur serangan terhadap karakter dan keumatannya oleh lawan yang memfitnah dirasarkan dengan kekuatan serangan fizikal terhadap dirinya jika tidak lebih menghancurkan.
Keyakinan dan rasa ketenangan yang akhirnya dibawa oleh Mazmur kepada penyembah berkandung kepada kepastian bahwa Yahweh memang mempunyai bina khas kepada mereka yang setia kepadanya. Bukan kelimpahan gandum dan anggur, tetapi pemberian ketenangan radikal yang Yahweh yang menjadi dasar kehormatan pemazmur, yang mengingatkan kita tentang kekeliruan yang disebarkan oleh penyembahan dewa-dewa lain seperti yang ditedarkan oleh Hosea dan Jafanya. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Kristus Yesus, apakah kesimpulan di sini? Kesimpulan di sini yang pertama, mentekankan peranan aktif Tuhan dalam membenarkan dan mengkuduskan orang percaya. Kebenaran memanggil orang percaya untuk hidup dalam kesucian. Jaminan rohani adalah menolong kepercayaan pada peniadaan Tuhan. Orang percaya moden boleh mendapat galakan untuk mendalam iman mereka untuk aplikasi dalam hal yang moden ini. Majmuk keempat kekal sebagai sumber pemakanan rohani dengan menerapkan taksiran Wesley orang percaya moden dan mendapat galakan untuk mendalami iman mereka. Hidup benar, fokus kepada Kristus Yesus dan beristilahar dalam kedamaian kehadiran Tuhan. Pertekanan Wesley pada kesucian dan rahmat ilahi Tuhan membantu kita memastikan bahawa Majmuk 4 tetap menjadi sumber pemakanan rohani bagi mereka yang berusaha untuk menyeraskan kehidupan mereka dan kehendak Tuhan. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami amat memerlukan Tuhan untuk menjelaskan kehidupan kami untuk kehendak Tuhan. Bantulah kami sentiasa mendapat kebaikan sejati yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Bantu kami fokus kepada Kristus Yesus satu-satu juru selamat dan Tuhan jiwa. Semoga semuanya kemuliaan kepada Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi. Bye.